98 kes kematian baharu direkodkan KKM, galas tugas lebih mencabar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Malaysia berdepan cabaran kluster komuniti khususnya subkluster perayaan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan bagi tempoh 13 hingga 28 Mei sahaja, 26 kluster berpunca daripada sambutan Aidilfitri telah direkodkan. Seramai 4,047 individu telah disaring dan 1,019 daripadanya disahkan positif dengan 2 kematian dan 1 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU. Negeri-negeri yang mencatatkan bilangan subkluster perayaan yang berpunca daripada sambutan Aidilfitri tertinggi adalah Sabah dengan 7 kluster yang merangkumi 26.9%. Ia diikuti Kelantan dengan 5 kluster iaitu 19.2%, manakala Johor, Melaka, Pahang, Selangor dan Wilayah Persekutuan Labuan masing-masing dengan 2 kluster dengan peratusan 7.7. Dalam kenyataan sama, KKM turut menjangkakan jumlah kes dan bilangan kluster ini akan bertambah dengan melibatkan lebih banyak daerah. KKM turut menyeru dan merayu orang ramai agar mengambil iktibar dengan tidak melakukan kesalahan yang sama bagi perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang disambut tidak lama lagi. Situasi COVID-19 di Malaysia, jumlah kes baharu melepasi 9,000 iaitu 9,020 kes. Rekod tertinggi sejak pandemik mula menular dalam negara. Selain itu, kes kematian merekodkan 98 kes yang juga rekod tertinggi harian, menjadikan jumlah kumulatifnya kini 2,650 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sejumlah 8 lokaliti di seluruh negara dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Selasa ini hingga 13 Jun bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Antara 3 lokaliti terlibat adalah daripada Mukim Juaseh, Kuala Pilah Negeri Sembilan, melibatkan Taman Desa, Rumah Rakyat Juaseh dan Taman Seri Juaseh. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya menjelaskan 3 lokaliti yang turut dikenakan PKPD di Ulu Sungai Sebakong, Mukah, Sarawak. Ia melibatkan Rumah Panjang Rimong, Anak Kilat, Rumah Panjang Asin, Anak Aji dan Rumah Panjang Bija Anak Unggang. Di Sabah pula 2 lokaliti melibatkan Felda Sahabat, 40 Kampung Kembara Sakti di Mukim Tungku, Lahad Datu dan Kampung Padawan Papar. Dalam pada itu, PKPD Kampung Sungai Langgas di Kunak, Sabah yang dijadualkan tamat tengah malam ini dilanjutkan bermula 31 Mei hingga 13 Jun. Manakala di Pahang, PKPD Seri Kemunting di Kuantan dan Kampung Payetih di Jerantut ditamatkan. 4 kluster raya dilihat semakin aktif dan menyumbang kepada peningkatan kes berterusan. Ini susulan banyak daerah yang berstatus hijau telah bertukar kepada merah dalam tempoh yang singkat. Menerusi hantaran di Facebook Kementerian Kesihatan, Pengarah Kesihatan Terengganu Dr. Azimi Yunus meluahkan ramai individu telah melanggar larangan rentas negeri ketika perayaan Aidilfitri lalu. Tambah beliau, antara kawasan yang terlibat adalah Mukim Kuala Berang yang telah dilaksanakan PKPD akibat terdapat 124 kes aktif yang disumbangkan oleh 5 kluster aktif di Hulu Terengganu. Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk berhenti menuding jari dan terus kekal duduk di
rumah demi memutuskan rantaian COVID-19. Kompleks Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB membuat persiapan untuk menjadi pusat pemberian vaksin PPV kepada golongan OKU penglihatan bermula minggu kedua Jun depan. PPV ini akan mengendalikan proses vaksinasi kepada 200 individu setiap hari melibatkan 20 orang sukarelawan. Pada masa sama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga sedang mengadakan perbincangan bersama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF untuk mewujudkan PPV OKU. Wartawan Ravin Sanmugam yang meninjau PPV berkenaan di Brickfields, Ibu Negara, ada butirannya. Setakat ini lebih 1,300 golongan OKU penglihatan sudah mendaftar bersama pihak MAB untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Hari ini, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun membuat lawatan di pusat pemberian vaksin di sini. Jelas beliau, program ini ataupun usaha ini akan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam masa yang sama di pihak kementerian, kita telah pun menyerahkan nama mereka ya yang ada di dalam sistem kita ya OKU yang itu yang seramai 443,000 orang. Jadi yang ini yang telah kita serahkan kepada pihak yang berkaitan ya mengikut nama-nama yang kita ada melalui sistem maklumat orang kurang upaya OKU. Jadi ini adalah dalam usaha untuk kita membantu untuk menyegerakan juga proses vaksinasi ini kepada golongan OKU. Dan hari ini juga saya menyerahkan 500 bakul makanan kepada MAB ya, Persatuan Orang Buta Malaysia sebagai kita faham dalam keadaan akan menghadapi MCO 3.0 ini. Jadi ini persediaan awal. Ada di antara mereka yang terjejas yang tak dapat menjalankan aktiviti mencari pendapatan seharian, maka kita sediakan dulu ya supaya sebagai langkah awal untuk membantu mereka. Sesi pendaftaran masih berlangsung kepada golongan OKU penglihatan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Pendaftaran akan ditutup Isnin depan. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Saudara, semua pusat khidmat Dewan Undangan Negeri DUN di Kedah akan membantu proses pendaftaran MySejahtera bagi yang belum berbuat demikian. Dalam masa sama, Setiausaha dan Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JKPKK akan turut bersama melancarkan proses tersebut. Exco Kedah Romani Wan Salin berkata untuk tujuan itu, Kerajaan Negeri telah mewujudkan jawatan kuasa bertindak untuk kempen kesedaran mendaftar vaksinasi. Pihaknya akan menggerakkan semua jentera di bawahnya termasuk jentera Info on Wheels daripada Jabatan Penerangan RTM melalui televisyen dan radio selain media sosial. Saya rasa terkilat, rasa macam rasa kesal lah sebab sepatutnya nama kita telah dipilih. Pasal apa kita tak bercucuk sedangkan orang yang lain tu biaya nak cucuk, tiba-tiba nama kita dipilih, kita tak pergi. Jadi kita rasa kesal lah. Sebab nama kita dipilih tu patutnya kena alhamdulillah bersyukur kerana nama kita telah dipilih, tiba-tiba kita tak pergi. Bila kita tak pergi tu habis merosakkan semua rancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyelamatkan rakyat. Beliau turut meminta golongan muda terutama anak-anak membantu ibu bapa masing-masing yang belum mendaftar agar berbuat demikian. Ini kerana ada segelintir golongan tua yang tidak dapat akses aplikasi MySejahtera.
Tiada sebarang corak penerbangan yang tidak normal ketika pesawat milik syarikat Israel memasuki ruang udara Malaysia baru-baru ini. Menjelaskan perkara itu, Kementerian Pengangkutan MOT berkata pesawat awam itu melalui ruang udara negara mengikut peraturan ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO yang turut dianggotai Malaysia. Dalam satu kenyataan, MOT memaklumkan penerbangan tersebut diluluskan selagi tidak mengancam keselamatan serta kedaulatan negara. Penerbangan itu berlepas dari Malay Republic Maldives menuju Paya Lebar Singapura pada 19 Mei lalu. Kelulusan penerbangan yang diberikan kepada pesawat Boeing 737-400 itu hanya untuk melalui ruang udara negara dan tidak dibenarkan mendarat atau berlegar-legar. Pesawat itu juga tidak kembali ke ruang udara Malaysia setelah tiba ke destinasi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai kepada seluruh rakyat Sabah dan Sarawak. Sambutan kedua-dua perayaan itu diraikan dengan suasana berbeza berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Tan Sri Muhyiddin menerusi kenyataannya turut menzahirkan rasa simpati terhadap perasaan sedih masyarakat berikutan perayaan itu tidak semeriah seperti kelaziman kerana sebarang aktiviti kunjung mengunjungi tidak dibenarkan sama sekali. Beliau menasihatkan agar perayaan tersebut disambut dengan norma baharu bersama ahli keluarga di rumah dengan suasana yang ceria serta elak untuk keluar rumah kecuali atas urusan penting. Perdana Menteri berharap Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun ini menguatkan lagi iltizam kita semua untuk terus mengharungi segala cabaran dan dugaan demi kemakmuran bersama. Bersua kembali, saudara, kekejaman rejim Zionis Israel seakan tiada henti. Terbaharu seorang lelaki rakyat Palestin ditembak mati tentera Zionis dalam pertempuran di tebing barat. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Palestin. Ketika kejadian, ratusan penduduk Palestin berhimpun berdekatan Nablus di utara tebing barat. Ia sebagai bantahan terhadap pendudukan haram rejim Israel. Hanya kerana takutkan batu, tentera Zionis menyerang dengan melepaskan tembakan terbuka. Malangnya terkena mangsa Zakaria Hamayel berusia 28 tahun yang disahkan meninggal dunia. Ketegangan kekal berterusan meskipun gencatan senjata dicapai minggu lalu antara puak penjajah dan pejuang Palestin di Gaza selepas 11 hari bertempur. Di ambang maut. Itu situasi yang dapat digambarkan apabila kaki tangan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK berdepan detik cemas dirempuh pemandu lori balak haram. Tindakan itu dibuat semata-mata untuk melepaskan diri daripada dicekup. Pengarahnya Muhammad Abdullah dalam satu kenyataan berkata pihaknya menggerakkan sepasukan anggota dan pegawai dalam operasi menahan lori balak haram. Ketika kejadian di lebuh raya Baling Butterworth dekat Baling itu, anggota meminta pemandu lori menghentikan kenderaan namun tidak diendahkan sebelum memintas lori berkenaan dan mula dirempuh. Anggota terpaksa memberhentikan kenderaan di bahu jalan sebelum aksi kejar-mengejar bermula yang turut dihalang Tonto menaiki sebuah kenderaan jenis hatchback dan pacuan 4 roda. Pemandu lori bagaimanapun meninggalkan kenderaan di Kampung Ulu Bakai, Baling sebelum melarikan diri. Satu laporan polis telah dibuat terhadap pemandu lori terbabit kerana menghalang tugas penjawat awam. Taktik menggunakan nombor pendaftaran bot nelayan tempatan palsu dan memasang bendera Malaysia berjaya dihidu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kemaman. Susulan itu 3 buah bot nelayan Vietnam dan 24 orang awak-awak termasuk 3 tekong ditahan. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid berkata kesemua nelayan asing itu ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah serta tiada kebenaran menangkap ikan dalam perairan negara. Kita bekerjasama eratlah dengan Jabatan Perikanan Negeri untuk mengenal pasti pengusaha-pengusaha yang telah
telah menyewakan lesen mereka ataupun lebih popular dengan panggilan Alibaba kan, lesen mereka kepada pengusaha daripada negara Vietnam, dan mereka menggunakan pelbagai helah dan cara lah untuk masuk juga ke dalam perairan kita. Turut dirampas peralatan mencandak sotong serta bekalan diesel kira-kira 1,500 liter, dan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai kira-kira 2.4 juta ringgit. Kesemua nelayan terbabit dibawa masuk ke jeti Zon Maritim Kemaman bagi menjalani saringan COVID-19, dan kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 kerana bot beroperasi tanpa lesen yang sah dan Akta Imigresen 1959-63. Semua agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan menggiatkan lagi usaha membantu penduduk terkesan dengan pandemik COVID-19, khususnya dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Timbalan Menterinya Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata dana sedia ada di bawah tabung musaadah COVID-19 juga akan ditambah bagi tujuan berkenaan. Langkah itu juga selaras dengan sekatan pergerakan penuh di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Kita akan tingkatkan lagi dan kita akan tambah lagi dana untuk bantuan kepada mangsa-mangsa dan juga mereka yang terkesan. Kita telah pun mendapat kerjasama yang terbaik daripada JEPA, daripada jentera-jentera kita, komuniti masyarakat kampung, yang kalau tanpa kerjasama mereka agak sukar untuk kita sampai kepada setiap tangga dan setiap rumah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan sumbangan Food Bank Yapim di Bacok. Lebih 350 penduduk di kawasan PKPD ini menerima manfaat daripada program berkenaan dengan nilai keseluruhan RM10,000. Datuk Ahmad Marzuk menambah, tahun ini sahaja lebih RM10 juta di bawah tabung musaadah COVID-19 dibelanjakan bagi tujuan berkenaan. Tabung itu dilancarkan lebih setahun lalu hasil inisiatif Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bertujuan membantu meringankan beban penduduk terjejas akibat COVID-19. Sementara itu, Datuk Ahmad Marzuk menjelaskan SOP di masjid dan surau sentiasa dipinda dari semasa ke semasa berdasarkan situasi terkini pandemik COVID-19. Untuk itu, sekurang-kurangnya 3 minggu atau sebulan sekali, SOP mengenainya akan diperkemas dan ditambah baik dalam usaha melandaikan lekuk penularan wabak terbabit dalam komuniti. Menurut beliau, apa sahaja keputusan dibuat kerajaan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk agamawan, bukan saja di negara ini, malah daripada tokoh-tokoh ulama dunia dalam menentukan SOP tersebut. Dan walaupun banyak kluster masjid dan surau yang disebut-sebut sebelum daripada ini, apapun kita sentiasa melihat kepada yang paling penting ialah kesedaran untuk patuh kepada SOP kerajaan. Dan dengan beberapa peristiwa yang berlaku akhir-akhir ini, saya dipahamkan masyarakat sudah mula makin patuh, makin akur kepada SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kerana memang terbukti kalau pelanggaran kepada mana-mana SOP termasuk masjid dan juga surau ini, dia akan memberi kesan yang buruk kepada jangkitan ini. Tambahnya, SOP yang diputuskan MKN juga diselaraskan oleh Majlis Agama di negeri-negeri dan setakat ini ia disambut baik oleh semua pihak. Dan ini pula susulan insiden kemalangan tren LRT baru-baru ini. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana menawarkan khidmat kaunseling untuk membantu para penumpang yang mengalami trauma. Menerusi satu kenyataan media menyebut para penumpang yang memerlukan perkhidmatan kaunseling berikutan trauma atau tekanan perasaan boleh menghubungi Prasarana. Pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Kaunselor Malaysia untuk menjayakan inisiatif ini. Bagi mendapatkan perkhidmatan ini, penumpang terkesan yang berminat boleh menghubungi prasarana di talian yang tertera untuk mendapatkan janji temu yang akan ditentukan bersama pihak lembaga kaunselor.
Keputusan kerajaan melaksanakan sekatan pergerakan penuh selama 14 hari merupakan langkah terbaik dalam membendung penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Pengerusi Pertubuhan Melayu Nusantara Penggerak Negeri Kedah, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pendekatan lebih inklusif dapat dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kebajikan rakyat. Jelas Dr. Kamarul Azman, pada masa sama semua pihak perlu bertenang dan memberi ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan mekanisme yang telah dirancang. Rakyat juga tidak perlu panik dengan membeli barang dalam jumlah yang banyak untuk disimpan di rumah sepanjang tempoh sekatan dikuatkuasakan. Dan saya juga menyeru dan menyarankan agar orang ramai atau masyarakat yang ada pada hari ini agar patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita jaga kita dan sebagainya. Janganlah apabila kita umumkan lockdown dan sebagainya, orang ramai panik membeli barang dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan pengumuman yang telah dibuat oleh kerajaan inilah pengumuman yang terbaik di dalam kita menjaga masyarakat sekeliling daripada peningkatan COVID-19 yang sentiasa meningkat daripada hari ke hari. Manakala bagi para peniaga di Melaka, mereka berharap agar langkah ini dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 yang semakin membimbangkan. Betul lockdown, baiklah bagus macam ni. Sebab kalau ini yang terbaik, kalau walaupun kerajaan suruh kita self quarantine, tapi rakyat masih keluar. Lepas tu jangan risau, insyaAllah. Walaupun pendapatan kita ada yang mungkin susah, kita sama-sama tolong. Sama-sama susah, kena berganding bahu semua. Saya harapkan lockdown untuk kali ini dapat memberikan kesan yang efektif untuk kadar kesihatan negara supaya kami peniaga ni dapat terus berniaga tanpa jadi macam ni lah, kejap buka kita tutup, kejap buka kita tutup kan. Lepas ni kita harapkan sektor perniagaan kami ni, usaha perniagaan kami akan berterusan. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Athrash Wahid menyambut baik pengumuman sekatan pergerakan penuh. Beliau berkata pihaknya akan menggerakkan lebih banyak pasukan pemantau bagi memastikan pematuhan SOP dalam kalangan rakyat di negeri itu sepanjang pelaksanaannya nanti. Bagi mengawal pematuhan SOP total lockdown ini, Bidara Perak akan menggerakkan lebih banyak pasukan pemantau pematuhan prosedur operasi standard SOP ini bagi memastikan masyarakat mematuhi SOP yang akan dikeluarkan oleh Majlis Kehormatan Negara dalam masa terdekat ini, insyaAllah. So, semua elemen rondaan seperti unit ronda, kereta ronda MPV ini, Mobile Police Vehicle ini, unit rondaan bermotorsikal URB dan rondaan cegah jenayah di balai-balai turut akan digerakkan bagi memastikan SOP baru ini akan dipatuhi sepenuh oleh masyarakat, especially di Perak, insyaAllah. Justru beliau mengingatkan kepada masyarakat agar bertanggungjawab dan memberikan kerjasama terhadap usaha kerajaan dengan mematuhi SOP ditetapkan. Katanya tindakan tegas akan diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Sukan, impian dan harapan skuad hoki lelaki negara untuk menggantikan slot milik Afrika Selatan di Olimpik Tokyo kini musnah. Ini kerana akhirnya skuad Amas Toki yang menghadapi masalah kekurangan dana sebelum ini berjaya mengumpulnya untuk ke tamasya ini. Sekaligus, Malaysia yang diletakkan selaku pasukan simpanan pertama terlepas peluang. Gabungan Sukan Afrika Selatan Jawatankuasa Olimpik terdahulu mengumumkan pasukan hoki lelaki dan wanitanya akan beraksi dalam tamasya sukan terbesar dunia berkenaan. Ia diperoleh selepas skuad kendalian Gareth Ewing itu berjaya mencukupkan dana hasil kempen secara dalam talian. Perkabaran mengenai kemungkinan skuad Malaysia ke Olimpik timbul selepas Afrika Selatan dikabarkan bergelut mengumpul dana selepas keengganan kerajaannya menanggung kos pasukan ranking ke-14 dunia itu. Sebelum ini, skuad Afrika Selatan dilaporkan perlu mencari dana sekurang-kurangnya 3.5 juta rand Afrika Selatan jika ingin beraksi di Tokyo.
Pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho kekal positif meskipun anak-anak buahnya tewas buat kali kedua dalam perlawanan persahabatan menentang Bahrain. Jelas Cheng Ho, skuad kendaliannya mempamerkan aksi memberangsangkan berbanding perlawanan persahabatan berdepan Kuwait tempoh hari. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, perbandingan game yang lepas apabila kita menentang Kuwait, kita nampak game ni kita nampak satu permainan yang lebih baiklah daripada sebelumnya. Perkara yang positif adalah kita nampak dari segi attacking kita pun ada juga banyak combination, dan juga apabila hilang bola kita bermain sebagai satu pasukan dan mampu juga kita membuat serangan dan dapat juga beberapa kombinasi untuk jaringan gol dan mencipta beberapa peluang. Jelas Cheng Ho, dia masih mempunyai masa yang cukup untuk memperbaiki kelemahan pasukannya sebelum perlawanan berhadapan Emirat Arab Bersatu UAE pada 3 Jun depan. Selain itu, tegasnya kawalan emosi setiap pemain adalah penting bagi perlawanan berkenaan bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini seperti layangan kad merah kepada Safawi Rashid. Bagaimanapun, Safawi Rashid boleh diturunkan sebab kad merah perlawanan persahabatan tidak terikat dengan perlawanan kelayakan sebenar mengikut artikel 38.2/G Kod Undang-Undang FIFA. Dalam pada itu, tewas kepada Bahrain bukan maksudnya pasukan tanah air sudah pun tewas dalam pertarungan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Ia mungkin permulaan kepada kejayaan. Demikian pandangan Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM yang juga bekas jurulatih skuad kebangsaan B. Satyanathan. Beliau turut menambah dengan kekangan yang dihadapi pemain negara susulan pundaran wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, persembahan mereka wajar dipuji. Ya, bukan one defeat means the whole. Kita apa orang putih katalah, losing a battle is not losing a war. Ya, so you win the war, not the battle. So prepare. I think if so far you have done very well. Memang I puji pemain-pemain. I tak ada yang katakan yang siapa-siapa tak bagi 100%. No, everybody given the 100%. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP dan amalkan PKP Kendiri untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Nurul Alis Adil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.